janganlah mengalah, yakini rezeki tanpa tunda. Bangkitlah jiwa, binalah impian, berani berubah, cipta harapan. Jitukan usaha, buatkan kemauan, ayo bersama jiwa di auramu. Bangkitlah jiwa, binalah impian, berani berubah, cipta harapan. Jitukan usaha, buatkan kemauan, ayo bersama jiwa di auramu. Ayo bersama jiwa di auramu. Ayo bersama jiwa di auramu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat JM dan JM kasihi lagi, JM sayangi. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah yang mana kita hari ini kita dihimpunkan sekali lagi bersama-sama pada pagi ini. Ya, setiap hari Isnin sehingga Jumaat. Ya, bermula jam 11 pagi sehingga jam 12 tengah hari bersama dengan JM setiap hari dengan tajuk-tajuk yang JM kan, tajuk-tajuk berbeza ya. Tajuk-tajuk berbeza atas pengalaman JM sendiri. Alhamdulillah. Ya, okey, bantu JM untuk sharekan lagi live JM ni. Ya, semoga ianya memberi manfaat kepada mereka yang mendengarnya. Mungkin mereka tak dapat mendengar live bersama dengan JM. Tapi nanti bila mereka free kan, mereka bolehlah buka balik live JM ni, tengok kan, seperti yang JM selalu katakan, kita tak tahu ayat mana yang Allah jentik hati mereka yang melihat, yang mendengar live JM ni, diberi satu suntikan semangat kepada diri mereka untuk mereka meneruskan perjalanan kehidupan mereka ke destinasi yang seterusnya, insya-Allah. Ya, okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat JM di IG, TikTok dan juga di Facebook. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Okey, sebelum kita nak pergi jauh lagi tentang tajuk kita hari ini adalah branding diri. Okey, izinkanlah JM, okey, kita mulakanlah dengan umul kitab kita kan. Semoga apa yang kita buat hari ini ya mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita usahakan hari ini sentiasa mendapat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, jadi kita mulakan dulu dengan umul kitab kita. Okey, kita hadiahkan Al-Fatihah ini especially buat diri kita sendiri, ya. Lepas tu kita hadiahkan Al-Fatihah ini untuk kedua ibu bapa kita, ya. Kedua ibu bapa kita, sama ada mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Okey, kita sedekahkan Al-Fatihah juga. Okey, buat suami kita, buat isteri, buat anak-anak kita, buat adik-adik kita, ya, buat saudara-saudara kita,
buat sahabat-sahabat handai kita, buat guru-guru kita ya, yang mendidik kita, yang mengajar kita. Okey, buat seluruh jemaah-jemaah perniagaan kita mungkin mana yang ada rangkaian ataupun ada ejen-ejen di bawah perniagaan masing-masing, di bawah perniagaan masing-masing, kita juga sedekahkan juga untuk mungkin pelanggan-pelanggan kita untuk semualah umat Islam maupun yang hidup ataupun yang meninggal dunia. Okey, juga buat buat mereka-mereka yang sedang diuji sekarang ni mungkin dengan penyakit yang bahaya penyakit kronik, penyakit especially sekarang COVID-19 mungkin ada di antara anda, di antara sahabat-sahabat anda keluarga anda ataupun saudara-saudara anda yang sedang diuji dengan sakit COVID semoga Al-Fatihah ini dapat menyembuhkan mereka insya-Allah. Kita tak tahu antara kita ni, kita tak tahu doa mana yang makbul bila kita aminkan sahaja malaikat angkat dan makbulkan. Kita tak tahu di antara kita ni di antara kita ni yang mana kita ni ada yang makbul doanya insya-Allah. Okey. So, kita mulakan Boleh? Boleh semua sahabat-sahabat JM? Okey. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah moga Allah angkat dan makbulkan doa-doa kita semua. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Okey, hari ini berbalik kepada tajuk kita. Tajuk yang yang jarang-jarang kalinya JM kupaskan. So hari ini tajuknya adalah branding diri. Ini bagi anda yang baru nak buat bisnes. Inilah topik yang anda perlu hadam. Anda perlu duduk, anda perlu dengar, anda perlu tengok apakah. Tapi sebelum tu JM nak kenalkan diri dulu. Mungkin ada yang tanya-tanya JM ni siapa perempuan ni? 11 pagi je dia ada. 11 pagi je dia ada. Hari ni pakai biru, besok pakai kuning, besok pakai purple. Hari-hari bajunya warna-warni. Macam tu lah juga dengan kehidupan kita kan. Okey, JM bersama dengan sahabat JM Anggrek. Okey. Waalaikumsalam Ida. Okey, hello. Selamat pagi Ida daripada TikTok. Lepas tu JM ada di IG juga. Okey, terima kasih kepada yang bersama dengan JM hari ini. Okey, JM juga ada dekat Facebook ni. JM ada di Facebook, kita ada Suhaini, kita ada Kak Fairuz, kita ada Mimi, kita ada siapa lagi? Ramai lagi, Kak Chung. Hai Kak Chung. Kita ada Kak Nurita Manap daripada Kota Tinggi, Kak Surijan daripada Sabah, Roha daripada Singapura, Kak Khalijah daripada Kedah. Ya Allah, ramainya. Okey, Azian daripada Perak, Rina daripada Johor Bahru, Amoy, Kak Isha daripada Kuala Lumpur, dan ramai lagi. Terima kasih. Terima kasih. Okey. So, branding diri. Sekejap mana JM punya assistant ni? Nak minta tisu sebenarnya. Tapi tak apalah, sekejap Sekejap. Sekejap ambil tisu sekejap. Okey.
So hari ni tajuk kita adalah branding diri. Sebelum tu JM nak kenalkan dulu, okey. JM nak kenalkan dulu JM, okey. Mungkin ada yang tertanya-tanya, siapakah wanita ini? Hari ni berbaju biru. Okey, so izinkan JM, okey, kenalkan diri JM. Okey, nama JM adalah JM Miswan. Okey, Miswan tu adalah bapa JM. Okey, just panggil sahaja JM, panggilan manja. Panggilan manja tau, korang kena panggil panggilan manja ni JM ni. Okey, so JM berasal daripada Banting, Selangor. Okey, dan kini menetap di Bandar Bukit Mahkota di Bangi. Okey, sudah berkahwin, 25 tahun dah berkahwin, mempunyai 3 orang anak. Okey, dah besar-besar dah, alhamdulillah. Okey, berusia 44 tahun. Alhamdulillah, Allah izinkan 44 tahun hidup. Okey, anak bongsu daripada 14 orang adik-beradik. Okey, ayah adalah buruh biasa je, pembuat belacan. Okey, mak, arwah mak suru rumah tangga. So kami dibesarkan dengan keadaan yang sederhana. Adik-adik ada yang tak sekolah, ada yang tak habis sekolah kan. Tapi alhamdulillah kami harmoni, 14 orang adik-beradik harmoni sangat-sangat. Kenapa JM kata harmoni? Sebab tak adalah yang bergaduh-gaduh tu, tak ada. Yang berkelahi, yang masa-masa muka, yang yalah, kadang-kadang adik-beradik ni pun kadang-kadang ada yang masa-masa muka, ada yang iri hati dan sebagainya kan. Tapi alhamdulillah Allah kurniakan adik-beradik JM, 14 orang adik-beradik JM yang sangat-sangat harmoni. Bila kadang-kadang, yelah memanglah JM anak bongsu tak. Walaupun kita anak bongsu ke, walaupun anak sulung ke, anak tengah ke, anak tepi ke kan. Tapi kami memang sentiasa harmoni lah, alhamdulillah. Kami sentiasa bertanya khabar, kami sentiasa, ya Allah, kalau sesekali balik kampung tu kan, ada sahajalah meraihkan tu kan, makanannya banyak. Nanti belum habis lagi makan, belum habis lagi masak tengah hari ni, belum habis lagi menunya, dah sibuk pula nak buat apa, menu minum petang pula. Dah belum habis lagi menu petang ni, perut pun belum reda lagi kan, dah sibuk dah. Kakak nak siapkan makan malam pula. Allahu Akbar, indahnya. Ya Allah, hai kan, dengan keadaan sekarang PKP ni, kita tak dapat nak balik kampung, tak dapat ziarah menziarahi. Ya Allah, kan rasa rindu sangat. Ya Allah, moga Allah kembalikan kehidupan kita yang lepas, dan kembalinya dengan keadaan yang lebih baik daripada sebelum ini, insya-Allah. Okey. So okey, dan JM juga adalah pengasas kepada untuk produk Aura Rezeki, produk yang berasaskan garam bukit. Okey, produk garam bukit ni telah berada di pasaran 7 tahun. Alhamdulillah. Rangkaian produk Aura Rezeki ni ada lebih kurang 36 rangkaian, 36 jenis produk, yang mana semua produk-produk Aura Rezeki adalah berasaskan garam bukit. Kalau anda tanya scrub juga daripada garam bukit. Kalau anda tanya sabun muka pun daripada garam. Kalau anda tanya gel mandian pun daripada garam. So semuanya berasas daripada garam, alhamdulillah. Okey, 7 tahun dah JM mengasaskan produk garam, dan 7 tahun jugalah JM tak jemu-jemu untuk bercerita, bercakap, berkongsi, menyebarkan khasiatnya garam. 7 tahun dibahagikan dengan berapa, 360 berapa hari setahun, dibahagikan lagi dengan jam, dengan minit. Ya Allah kan, berapa kalilah aku cakap setiap hari tentang
garam. Tidak jemu-jemu untuk bercakap tentang garam. Itulah branding. Itulah branding. Ya. Itulah branding yang JM nak cerita pada hari ini. Kenapa JM ni tak jemu-jemu bercakap pasal garam? Kenapa JM ni kan sentiasa bersemangat untuk bercakap tentang produk dia? Itulah branding namanya. Okey, nanti kita kupaskan. Okey, so pengalaman JM dalam dunia perniagaan. So tak lama, baru 18 tahun yang serius. 18 tahun, Alhamdulillah. Tapi seperti yang JM katakan, 18 tahun bukan tiket untuk kita berasa megah dengan adanya pengalaman lama kita tu. Okey, kita tak boleh megah dengan adanya pengalaman yang 18 tahun. 18 tahun bukan tiket untuk kita bermegah-megah. Aku lebih dulu makan garam, aku lebih dulu banyak pengalaman. Engkau ni yang baru setahun jagung ni, janganlah nak challenge aku. Tak boleh. Kita tak boleh macam tu. Walaupun 18 tahun dalam dunia perniagaan, JM masih lagi belajar dan terus belajar. Belajar memperbaiki diri, belajar untuk terus belajar tentang ilmu, belajar tentang kehidupan, mengharungi proses-proses dan cabaran-cabaran kehidupan. 18 tahun bukannya bila kita dah 18 tahun dalam dunia perniagaan, bukannya tiket untuk kata Allah tak uji, Allah tak bagi cabaran. Tak. Selagi kita hidup hari ini, sampai bila-bila, sampai bila tu JM Allah nak bagi kita ujian, sampai bila tu JM Allah nak bagi kita cabaran, sampailah kita nanti noktahnya, sampai matilah. Selagi kita hidup ni adalah cabaran, adalah ujiannya, yang kita perlu hadapi, yang kita kena ikhlas untuk menghadapi. Itulah proses kehidupan. Kita hari ini adalah watak, kita hari ini adalah pemegang, kita hari ini adalah pelakon kepada kehidupan kita sendiri. Adakah watak JM hari ini boleh ditukar kepada orang lain? Tak boleh. Watak kita hari ini, kitalah sebagai pelakon, kitalah sebagai hero kita dalam watak cerita kehidupan kita sendiri. Tak boleh nak tukar-tukar. Tak boleh nak tukar-tukar. Jadi tak boleh. Tak boleh lah kalau hari ni aku JM Niswan nak tukar watak Nora Danish pula. Tak boleh. Inilah kehidupan kita, inilah watak kita yang perlu kita jalani, kita hadapi. Cabaran itu adalah peningkatan kepada level rasa untuk kita. Level rasa tu macam mana JM? Level rasa itu adalah level rasa sakitnya, level rasa kecewanya, level rasa gembiranya, level rasa kesabarannya, level rasa kesyukurannya. Itulah cabaran itu, ujian itu adalah peningkatan kepada kematangan diri kita. Jadi bersyukurlah jika diuji, bersyukurlah jika diberi cabaran, bersyukurlah bila orang tak suka dengan kita, bersyukurlah bila orang mengata kita kat belakang. Sebab apa? Sebab proses itu adalah peningkatan kepada kematangan untuk diri kita. Alhamdulillah. Jadi bergembira dengan cabaran yang datang, bergembira dengan tomahan-tomahan yang diberikan, bergembiralah dengan kata-kata orang di belakang kita. So, inilah proses yang kita perlu hadapi. Kita perlu hadap ni, kita perlu hadam ni, kita perlu ambil. So, Alhamdulillah, So, serius dalam bisnes 18 tahun yang lepas, ketika itu bisnes tak macam sekarang. Sekarang senang kan, selalu JM cakap, tak apalah hari-hari aku cakap pasal benda ni. Sebab apa? Sebab korang ni bukan apa kan, cakap sekali tak masuk dekat kepala kan, tak ingat kan. Kita ni manusia biasa. Dengar ni sekejap lagi ni, dengar ni JM cakap ni, tulis ni dari kulit, dari cover ke cover belakang. Tulis ni bukan main lagi. Tapi tiba-tiba kan, sampai kat depan sana buka pintu tersandung batu. Dah lupa dah apa yang JM cakap hari ni. Kan, jadi JM kena ulang lagi. Sebab apa? Sebab
ilmu perlu diiklankan setiap hari. Ataupun azam, kalau kita hari ni ada azam, ada matlamat, azam kita tu perlu kita iklankan setiap hari. Supaya apa? Supaya kita tersedar, kita masih ada azam lagi, kita masih ada impian, kita masih ada matlamat. Jadi perlu kita cakap berkali-kali, kita cakap, kena cakap berkali-kali. Okey. So seperti yang JM selalu cakap lah hari ni kan, hari ni kalau dulu JM buat bisnes, ya Allah korang tak payah cakap lah kan. Kalau dulu rasa sangat tough tau, dengan Facebook tak ada, dengan IG tak ada, dengan media sosial ni tak ada. Email pun jarang lah dulu kan, nak buka email tu jarang lah bagi JM. So dulu page pun tak ada, Facebook ad pun tak ada, apa-apa semua tak ada. Dulu kena buat offline, kena buat real. Real. Okey, Waalaikumsalam. Hai. Iman, JM tak nampak sangat. Okey. Kalau dulu memang real tau korang. Jumpa orang pun real. Tau. Dia boleh nampak ni. Kita ada jerawat ke tak ada jerawat? Kita ada jeragat ke tak ada jeragat? Dia boleh nampak ni. Gigi kita kuning ke putih? Ya Allah, kalau dulu kan, aduh sakit kepala. Semua benda nak apa tau? Semua benda nak diambil perhatian. Kalau dulu sebelum nak jumpa orang kan, kena ambil perhatian ni daripada penampilan diri, daripada segi bau badan, daripada segi bau mulut, daripada segi semua benda nak kena ambil tahu. Lepas tu pula nak jumpa orang ni nak kena isi minyak kereta lagi kan. Kalau tak isi minyak kereta nanti tak sampai pula ke destinasi nak jumpa orang. Itu dululah. Lepas tu pula dah jumpa orang kat kedai minum, mana ada pejabat kan. Kita kan buat bisnes, kita kan buat bisnes sendiri kan, mana ada pejabat. Nak jumpa orang lagi, lepas tu nak jumpa orang nak belanja minum lagi, sekurang-kurangnya teh ais ataupun teh tarik satu cawan kan. Kalau ada duit lebih tak apalah, bolehlah belanja chicken chop ke macam tu lah kan. So itu dululah kan. Tapi sekarang ya Allah, ya Tuhanku, kalau dulu kan nak dapatkan prospek ni, prospek yang baru-baru ni yang kita tak kenal ni, kadang-kadang nak dapat prospek ni kan, ya Allah, macam-macam gaya tau nak dapat prospek, nak dapat kenalan baru ni. Macam-macam gaya. Antaranya adalah kalau tengah beratur ke kan, nanti sembang duduk kat mana, kan, duduk kat mana, kerja kat mana. Itu soalan-soalan yang biasalah untuk dapatkan prospek baru, untuk dapatkan nombor telefon. Macam tu. Tapi dulu kadang-kadang sampai kan orang takut tau bila kita tegur-tegur, ini mesti buat MLM ni, ini mesti buat direct selling ni. Orang takut tau. Dulu-dulu lah orang takut. Padahal kita tak buat pun direct selling kan, kita cuma nak berkawan-kawan je kan. So macam-macam lah. Itu dululah, itu dulu. Tapi sekarang berbanding dengan sekarang, bisnes sekarang, ya Allah, hai, kau tak payah jumpa pun orang tu. Lepas tu kalau meeting-meeting pun kan, dekat Zoom tu kan, tak payah buka muka pun boleh meeting dah, boleh belajar, boleh dengar. Kau pakai baju kelawar pun boleh kan, tak payah pakai tudung, pakai baju kelawar. Tak pun kau sarung je telekung kan, pakai baju tidur dalamnya, sarung je telekung pun dah boleh belajar. Sebenarnya dah boleh belajar. Lepas tu satu lagi dekat Facebook ni, ya Allah, berapa ramai lagi orang dekat Facebook, berapa ramai orang dekat TikTok yang kawan-kawan kita. Kononnya ni dekat TikTok lah, biasa dekat TikTok lah. Bukan main lagi, berlumba-lumba nakkan follower yang ramai, pengikut yang ramai kan. So jadi kat situ dah ada ramai kawan tau. Kat situ dah ada ramai kawan. Cuba korang tengok balik, cek balik Facebook korang, berapa ramai kawan korang yang ada. Ya Allah, tak cukup-cukup. JM kalau nak add saya JM, saya kena keluarkan yang kawan-kawan yang krik-krik tu, yang tak aktif tu, baru JM boleh masuk JM. Saya JM 5,000 dah penuh dah dari JM dekat Facebook saya, friend saya di JM. Kalau JM nak masuk juga JM, saya keluarkan seorang, nanti JM baru boleh masuk, baru boleh nak add JM. Sampai macam tu sekali.
Kawan punya ramai tu. Kawan punya ramai. Itu pun kata lagi susah nak niaga. Macam mana? Berbanding dengan orang lama-lama ni dulu, kira macam JM ni orang lama lah kan. Orang lama, orang yang dah berusia kan. Macam tu. Dekat Facebook ni mudah sangat. Belum, tak cukup kat Facebook, tak cukup satu akaun, buat 2 akaun lagi. Lepas tu pula tak cukup lagi Facebook, buat IG lagi. Tak cukup buat IG, buat TikTok lagi. Sebab apa? Sebab nak ramai sangat kawan. Itu pun kata susah tak ada kawan. Itu pun kata susah tak boleh nak menjual. Macam mana tu? Kan? Macam mana tu semuanya ada di hujung jari anda. Sebab tu JM cakap hari ni, dunia hari ni nak buat bisnes, satu, kena berani je. Berani je, korang redah je. Kedua, kenapa? Kena rajin. Tu je. Itu je. Berani dengan rajin. Dua ni kalau tak ada memang tak boleh lah. Kau memang banyak alasan. Memang banyak alasan. Memang banyak alasan. Itulah, inilah. Tak ada orang nak belilah. Posting pun tak ada orang like lah. Kan? Posting tak ada orang like lah. Cuba nak tanya ni, berapa kali buat posting? Hari ni buat posting ni pukul 8 tadi. Lepas tu posting tu pula dibiarnya je. Orang tanya, orang jawab salam, orang orang tanya khabar. Kau buat tak tahu je. Kau dah posting, lepas tu dah kau pergilah masak, kau pergilah basuh, kau pergilah mop lantai. Tak boleh. Dah buat posting, kena layan dulu. Layan dulu. Orang komen, layan dulu. Orang bagi salam, jawab dulu salam. Ini kau bagi salam je. Lepas tu orang jawab salam, kau pun buat tak tahu je. Macam mana? Kan? So kena tu. Kena. Sebab tu JM kata, hari ni, dunia hari ni, satu keberanian je. Kedua rajin. Rajin lah. Rajin nak jawab komen orang. Tak ada masa lah JM nak jawab komen orang ni, tak ada masa. Tak boleh. Memang kena ada masa. Sebab apa? Sebab semua orang Allah bagi masa yang sama, 24 jam. 24 jam. Saya pun 24 jam juga. Sebagai pengasas tak ada. Sebagai pengasas ke, sebagai owner produk ke, sama lah tu sebagai CEO ke, tak ada Allah bagi JM ni masa yang lebih daripada 24 jam. Tak apalah, CEO kita bagi masa dia 24 jam tambah lagi 2 jam. Tak ada. Allah tak bagi macam tu. Allah bagi kita sama je. 24 jam juga. Cuma cara kita mengurus masa tu sangat penting. Kena urus masa tu. Kena urus masa. Okey. So, itulah sekarang punya bisnes. Sangat-sangat senang. Sangat-sangat mudah. Itu pun kata susah. Sekarang nak buat iklan dekat story WhatsApp pun dah boleh buat iklan. Dekat IG pun dah boleh buat iklan untuk story kan. Dekat mana lagi yang boleh buat? Dekat Facebook pun boleh buat story iklan kan. Orang boleh tahu kan kita buat apa semua. Itu pun kalau kau malas memang. Sebab tu JM kata hari ni kena rajin. Kena rajin. So kalau tak rajin memanglah tak dapat. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Hari ni dalam bisnes hari ni cuma perlu ada keberanian dan kerajinan. Keberanian untuk apa JM? Keberanian untuk menonjolkan diri. Kau nak bisnes tapi tak berani untuk tonjolkan diri. Untuk tunjukkan diri. Sebab apa? Sebab dalam dunia online ni, dunia sekarang, dunia perniagaan sekarang, kita perlu membina kepercayaan kepada orang. Membina kepercayaan kepada orang. Sebab bukan mudah tau nak orang, kita jual barang, nak orang transfer duit kepada kita. Bukan mudah tau. Tapi kita kena bina kepercayaan tu. Kita kena bina kepercayaan. Okey. Untuk tajuk hari ni, branding diri. Yang pertama adalah, yang pertama, kita perlu brandingkan diri kita kepada siapa? Kita perlu brandingkan diri kita dulu kepada dia. Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Kita sibuk mengejar follower. Kita sibuk mengejar like. Kita sibuk mengejar komen. Tapi kita lupa. Yang pertama adalah kita kejar dia dulu. Bagi dia pandang kita. Bagi dia pandang wajah kita. Bagi dia tengok usaha kita.
bagi dia tengok dulu. Kita kenapa? Brandingkan dulu kita kepada dia. Okey? Brandingkan diri kita ni dulu kepada dia. Sibuk branding diri. Kadang-kadang nak brandingkan diri ni sampai lupa diri. Sampai lupa diri nak brandingkan diri. Sebab apa? Sampai lupa ni nak brandingkan diri ni, dia sanggup buat apa saja untuk orang nampak dia. Untuk orang nampak dia, untuk orang bagi perhatian dekat dia. Sibuk sangat ni sehingga kan kita lupa untuk brandingkan diri kita. Yang pertama adalah dia dulu. Buat apa pun untuk dia pandang. Buat apa pun untuk dia suka. Buat apa pun untuk Allah sayang. Buat apa pun untuk Allah suka. Itu yang kita kena dulu. Ya Allah, macam tu. Pandanglah wajah aku ni, ya Allah. Wajah yang penuh pengharapan, ya Allah. Macam tu. Minta dia pandang ni wajah kita dulu. Minta dia pandang wajah kita. JM bukan ustazah tau. JM bukan siapa-siapa, profesor ke doktor ke, JM orang biasa. JM melalui proses demi proses dalam kehidupan. Apa yang JM sembangkan setiap hari adalah tentang proses kehidupan yang JM lalui sendiri. 44 tahun. 44 tahun Allah beri proses rasa, beri proses kesabaran, beri proses kesyukuran, beri proses kematangan. Proses-proses inilah yang JM selalu cerita kepada anda. JM tak cerita pasal orang lain. JM cerita pasal perjalanan JM. Proses yang JM lalui hari ini. The real proses kehidupan. So, untuk hari ini kalau ikutkan 30 hari bulan, maksudnya JM dah bercerita, kalau ditolak Sabtu Ahad, mungkin JM dah bercerita 24 tajuk lah mungkin. 24 tajuk tentang pengalaman JM sendiri. Cerita tentang perjalanan JM. Allahu Akbar. Jadi bagi anda yang mungkin terlepas tajuk-tajuk JM, boleh tengok di Facebook page Aura Rezeki Malaysia ataupun di YouTube Aura Rezeki Malaysia. Bagi anda yang terlepas mungkin tajuk-tajuk JM sebelum ni. Banyak sangat yang JM kongsikan tentang pengalaman perjalanan JM sebagai hambanya. Okey, jadi itulah, kita kena brandingkan diri kita dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Kau pandanglah wajah aku, ya Allah. Kau pandanglah apa yang aku usahakan hari ini, ya Allah. Aku usahakan hari ini hanya untuk Engkau suka, untuk Engkau sayang, ya Allah. Minta macam tu. Minta macam tu. So, untuk nak brandingkan ni, kita minta yang tu dulu. Okey, yang kedua, barulah kita brandingkan diri kita kepada makhluk, kepada sekeliling kita. Macam mana JM? Saya orang baru ni JM. Macam mana saya nak nampakkan diri saya ni, nak expose diri saya. Ingat untuk nak dapat perhatian kepada orang lain, jangan buat yang bukan-bukan. Jangan buat sampai kita terjerat dengan permainan branding diri ni. Jangan, jangan kita sampai terjerat dekat situ, Okey, so disebabkan nak dapat follower ramai, disebabkan nak dapat perhatian daripada orang sekeliling, kita sanggup buat apa sahaja yang kadang-kadang menjatuhkan maruah kita sendiri, kan? Okey? Boleh? Okey, jadi kita kena apa? Kita kena brandingkan diri kita kepada sekeliling. Contohlah JM bagi contoh. Sebab apa? Sebab kenapa kita kena brandingkan diri kita JM? Yelah, kita bukannya selebriti. Kita bukannya Fasha Sanda. Kita bukannya Neolofa, kan? Tapi kan Neolofa pun sentiasa brandingkan diri dia. Sentiasa brandingkan diri dia, upgrade diri. Sentiasa JM sukalah melihat, walaupun banyak orang tak suka kan dengan Neolofa, tapi JM tak kisahlah. JM suka kepada orang yang sangat-sangat memberi inspirasi kepada JM untuk JM belajar, untuk JM belajar. So, korang bayangkan Neolofa yang selebriti, yang memang jutaan
jutaan ringgit dia punya bisnes setiap bulan, tapi masih lagi brandingkan diri, masih lagi cerita tentang produk dia. Susu pisang dia, susu pisang. Pagi susu pisang, nak pergi kerja minum susu pisang. Nanti lapar sikit minum susu pisang. Nanti petang minum susu pisang. Nanti malam minum susu pisang. Asyik susu pisang je yang dia sebutkan. Dia tak pernah pun rasa bosan untuk dia bercerita tentang produk dia. Kita pun macam itulah juga. Hari ni apa produk yang kita bawa? Alah JM, tapi kan JM saya jual produk orang. Tak apa. Berapa ramai dekat luar sana yang jual produk orang boleh kaya, boleh dapat banyak duit, boleh sukses hidupnya, boleh ada rumah besar, boleh ada kereta besar. Kalau you all tak percaya, you all tengok, you all buat account TikTok. Ya Allah, dekat TikTok tu JM selalu macam teruja tau. Aku tak pernah pun tengok founder-founder ni. Tapi dekat TikTok ni ramai pula founder-founder yang aku tak kenal. Ramai founder yang tak kenal, ramai founder yang ada rumah besar, ramai founder yang ada duit banyak, ramai founder yang ada cash dekat rumah banyak. Allahu Akbar. Duit cash kadang-kadang tu sampai simpan dekat mana? Dekat tong sampah. Punyalah banyak duit sangat-sangat ni, rumahnya besar. JM rasa macam, ya Allah, aku ada TikTok ni baru, aku ada account TikTok ni baru boleh tengok orang luar. Rupanya ramai lagi orang yang ada duit kat luar tu. Ramai lagi orang yang rumah besar, yang ada kereta besar, yang bukan founder pun, yang jual produk orang pun boleh ada kereta besar, boleh ada duit banyak, boleh ada barang kemas banyak, boleh ada rumah yang besar. Allahu Akbar. Walaupun kita hari ni jual produk orang, boleh. Dengan syarat lah. Kena rajin juga. Kena buat apa yang founder buat, apa yang owner produk buat, kita pun kena buat sama macam dia. Kita jangan berkira. Kita jangan berkira. Kita kena ada rasa seperti JM cakap semalam. Kita kena ada rasa kecintaan kepada produk kita. Walaupun itu bukan produk kita, produk orang kita jual, tapi kita perlu ada rasa kecintaan kepada produk yang kita jual. Kita perlu ada rasa kejiwaan, menjiwai kepada produk yang kita jual tu. Kita kena ada rasa yang macam tu. Jadi kita jangan jemu untuk bercerita tentang produk kita. Jangan jemu untuk cerita tentang produk kita. Okey, so JM, jadi macam mana saya nak brandingkan diri ni? Nak brandingkan diri ni, nak bagi orang nampak saya. Okey, pengalaman JM di awal-awal pembabititan JM dalam menyebarkan produk JM. Dulu menyebarkan produk JM ni tak ada billboard. JM cuma ada berapa orang je, berapa kawan-kawan baru je dalam Facebook ketika itu, dalam 1,500 lebih kurang macam tu. Ketika itu bagaimana JM sentiasa istiqomah ataupun berterusan untuk brandingkan diri JM, brandingkan produk JM. Setiap hari, kadang-kadang lebih 12 kali posting. Pagi nanti ambil gambar selfie, cek. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat semua. Orang suka ke, orang tak suka ke, ada aku kisah. Jangan dikisahkan. Sebab dalam hidup ni, ada yang suka, ada yang tak suka. Jangan kisahkan nanti kalau aku selalu sangat buat selfie, orang menyampah pula. Tak kisahlah. Nanti kalau aku buat selfie pula, setiap hari nanti orang akan lari. Maksudnya kawan tak nak kawan dengan kita. Ada aku kisah. Kalau hari ini ada yang nak, pasti ada yang kalau hari ini ada yang tak nak, pasti ada yang nak. Kan? Jadi kita jangan kisah apa orang lain cakap pasal kita. Sebab apa? Sebab tu kita kena jelas matlamat hari ni. Untuk apa kita buat? Untuk apa? Atas apa niat kita? Niat kita. Niat ni penting ni. Bermula dengan niat, pasti Allah akan beri kita kejayaan. Bermula dengan niat, pasti Allah akan beri kita kejayaan. Ingat tu, bermula dengan niat. Tak kisahlah, jangan takut pun bila kita buat selfie. Okey, pagi buat selfie kecil. Nanti tengah hari selfie lagi kecil. Nanti ke petang kecil, minum petang apa you all? Kan dengan macam
suka buat macam tu. Daripada peringkat awal, ingat JM suka buat macam tu. Tak suka pun. Tapi disebabkan kita nampak jelas matlamat kita, kita nak membina branding, kita nak membina kepercayaan orang ni yang nak kenal kita ni. Kita kita kena adakan ni. Branding ni, branding. Kita kena tonjolkan diri kita ni. Kau janganlah tak senonoh pula nak tonjolkan diri sampai tak senonoh pula kan. Tonjolkan diri, jangan sampai kita menjatuhkan orang lain. Ingat ni, kita nak bagi produk kita kenal, kita nak bagi diri kita kenal, orang kenal diri kita. Jangan sampai nak jatuhkan orang lain. Jangan sampai nak memburuk-burukkan orang lain, untuk kita nak tonjolkan diri kita, untuk kita nak tonjolkan produk kita. Jangan sampai kita jatuhkan orang lain, kita jatuhkan image produk orang lain. Ingat tu, ingat sangat-sangat. Sebab apa? Sebab dunia ni, Allahu Akbar, apa yang kita buat tak elok, dia akan kembali kepada kita juga. Kalau hari ni kita buat tak elok, yang tak elok tu akan kembali kepada kita. Sebab tu kita kena buat elok je. Jangan sampai jatuhkan produk orang, jangan sampai jatuhkan orang lain untuk kita naik. Untuk kita naik. Jangan macam tu. Tak elok. Okey? Jadi macam tu. So brandingkan diri ni. Brandingkan diri ni. Jadi macam mana nak branding diri? Ini untuk orang-orang baru. Macam itulah JM cakap tadi. Macam itulah JM cakap tadi. Hari ni tak apa, JM saya tak lawa JM. Macam JM bolehlah JM lawa. Tak kisah. Sebab hari ni orang cuma nak kepercayaan pada kita. Kita nak membina trust kepada orang lain. Kita jadi diri kita sendiri. Kita tak perlu nak jadi diri orang lain. Kita jadi seperti diri kita. Kita jadi diri kita. Jangan kita hipokrit. Ataupun jangan kita nak bertopeng-topeng. Ada orang talam dua muka, ada. Talam dua muka ada. Kita jangan jadi orang yang talam dua muka. Kita jadi diri kita. Diri kita macam tu lah. Jangan kita, ini diri kita, kita sibuk orang, kita tengok orang lain jadi coach, kita pun sibuk nak jadi coach juga. Kita tengok orang lain nak buat seminar ke, ataupun kita orang lain bercakap dekat depan ke, kita pun sibuk juga. Kan? Tak perlu. Kita jangan jadi macam, kita jadi diri kita. Kita tak perlu jadi macam orang lain. Boleh bila kita dah ada ilmu, kita nak coaching ejen-ejen kita, tim kita, boleh, tak ada masalah. Daripada situ kita mulakan sikit-sikit, kita mulakan kecil-kecil. Kita jadi diri kita. Kita tak boleh nak topeng-topeng ni, tak boleh. Kita tak boleh nak topeng-topeng ni. Sebab anugerah orang ni lain-lain tau. Kadang-kadang orang yang berpengalaman ni, dia boleh nampak sekilas ikan di air tu, dia tahu jantan betina je. Jadi ya Allah, kan kadang-kadang kita ni kadang-kadang nak cakap bohong pun kadang orang boleh tak tahu kan. Lagilah kita macam bertopeng-topeng ni kan. Jadi bila anugerah orang, Allah bagi anugerah kepada orang ni, kadang-kadang kita tak tahu tau. Kadang-kadang ada orang tu tengok je pun dah tahu dah orang tu macam mana. Jadi ya Allah, kita kena jaga ni tau. Kita yang kena jaga, bukan orang tu. Sebab orang tu diberi anugerah, kita tak tahu. Setiap orang Allah beri anugerah. Kan kita kan pernah tahu kan, kadang-kadang ada orang tu yang Allah bukakan hijab dia. Yang Allah bukakan hijab dia, boleh nampak benda-benda yang gaib ni, yang kita tak boleh nampak. So itulah anugerah. JM cakap, itulah anugerah yang Allah bagi kepada orang. Jadi kita janganlah, kita biar kita jadi diri kita lah. Itulah kita lah, biar kita jadi diri kita. Kita jangan nak jadi macam orang lain. Nak jadi macam JM lah. Nak jadi macam JM nanti kau penat. Nanti kau penat nanti. Nak jadi macam orang ni nanti penat. Kita jadi diri kita sendiri, cukup lah. Okay, so jadi macam mana ni? Kenalah brandingkan diri, buat selfie. Kena tunjuk produk apa yang kita jual. Kena sentiasa bercakap. Kena sentiasa mengiklankan. Kena sentiasa bercakap tentang produk kita, tentang apa yang kita jual. Memang kadang-kadang tu kita ni manusia yang cepat sangat boring. Cepat sangat nak tukar produk.
cepat sangat nak tukar syarikat. Sebab apa? Sebab itu memang biasa. Sebab manusia ni Allah setiap manusia ada emosi dia, ada keinginan dan kehendak dia. Dan keinginan dan kehendak manusia itu adalah berbeza-beza. Jadi tak apa, itu proses. Itu proses untuk dia dapat lagi. Dia dapat untuk proses itu adalah proses untuk dia rasa. Jadi tak apa. Tak mengapa kalau hari ini ada di antara anda, ejen-ejen anda yang nak bertukar arah kepada produk lain. So anda janganlah komplain dia. Anda janganlah, oh itulah kan, aku ni kan, aku dah hajar dia. Dia nak apa pun kita bagi. Nak reward kita bagi, nak ilmu kita bagi, kita tatang bagai minyak yang penuh. Tapi dia akhirnya dia pergi juga dekat produk lain, dia jual juga produk lain, dia pergi juga syarikat lain. Itu biasa. Itu biasa. Sebab apa? Sebab keinginan dan kehendak manusia itu berbeza-beza. Mereka tengah diuji dengan keinginan. Jadi tak apa, biarkan. Biarkan. Macam kita jugalah. Macam kita juga. Contohlah hari ni. Contoh hari ni. Dulu di peringkat awal JM buat bisnes ya Allah, hai. Pantang nampak duit banyak. Semua benda nak beli, semua benda nak itu, semua benda nak ini. Tak apa, belilah. Sebab semua benda nak tunjuk. Tak apa, sebab itu adalah prosesnya, yang mana keinginan dan kehendak seseorang itu berbeza-beza. Jadi tak apalah, belilah. Tunjuklah ke orang. Tunjuk tu bukan kita nak riak. Tunjuk tu sebagai untuk apa? Untuk apa orang kata? Bukan menghargai. Bukan menghargai diri, bukan. Untuk meraihkan. Tunjuk tu sebab kita nak meraihkan yang kita dapat. Tunjuk tu. Contohlah. Dulu kan JM kan berisi badan kan. Lepas tu sekarang JM dah mula kurus. Mulalah orang cakap kan. Mulalah tu pakai baju ketat-ketat. Mulalah tu pakai tudung yang singkat-singkat. Mulalah tu dah kurus. Ada yang cakap macam tu. Tapi ada JM kisah. Sebab JM setiap orang bila dia mendapat sesuatu kejayaan, dia perlu meraihkan. Dia kena meraihkan. Tak kisahlah dulu badan gemuk, sekarang badan kurus. Dia nak meraihkan. Dia meraihkan sebab JM meraihkan. Seronoknya pakai baju yang daripada saiz triple XL kepada saiz S. Seronok tau. Ini satu kejayaan. Jadi meraihkan. Tapi biasalah kadang-kadang ada orang yang cakap kat belakang tu, mulalah nak pakai baju yang ketat-ketat, mulalah nak pakai baju yang sempit-sempit, mulalah nak tunjuk-tunjuk badan. Ada. Tapi bagi JM tak salah. Tidak salah. Bagi JM tidak salah untuk meraihkan sesuatu kejayaan kita. Tak salah. Tak salah. Jadi itulah. Okey, so jadi memang pada peringkat awal hari ni, kalau anda hari ni ada produk ke, ada jadi anda pengasas produk ke kan, memang itulah laluannya. Itulah permulaannya yang anda perlu hadapi. Anda jangan jemu. Anda tak boleh jemu untuk bercerita tentang produk anda. Anda tak boleh jemu. Anda tak boleh jemu untuk anda buat selfie. Anda tak boleh jemu untuk anda bercerita dekat Facebook. Anda tak boleh jemu untuk anda expose ataupun anda tampilkan diri ataupun anda tonjolkan diri dekat Facebook. Anda tak boleh rasa jemu jika anda nak branding tu tadi. Nak branding tu tadi. Jadi itulah JM pun dah nak habis dah dekat pukul 12. So jadi dengan isu sekarang JM nak sentuh sikit tentang isu sekarang yang mana setiap hari ada je orang bunuh diri. Macam sekarang kan kita kena alert yang mana bila ada di antara kita yang kibarkan bendera warna putih, maksudnya dia dah surrender dah. Dah surrender dah. Allahu Akbar. Sebab tu setiap orang ada emosi dia. Setiap orang ada emosinya. Ketika itu JM diuji pada tahun 2014 ketika itu ya Allah macam anxiety tau. Hutangnya banyak, duitnya tak ada, bisnesnya lingkup, duduk kat rumah, tak tahu nak buat apa, sakit kepala, risau, bimbang, semangat, tak ada keyakinan diri, hilang. Macam mana nak teruskan kehidupan? JM merasa JM sangat-sangat menjiwai mereka-mereka yang ada di luar sana yang sekarang ni.
ya, yang sekarang ni diuji dengan tak ada kerja, ya, tak ada gaji, cuti tanpa gaji, ya. Hari ni dah cukup sebulan, dah 30 hari kita PKP ni kan, maksudnya 30 hari lah dah tak ada gaji, ya. Ada yang gajinya dipotong setengah bulan, ada yang ya Allah, hai semalam JM buat bantuan sedikit tentang bantuan barang runcit semalam JM buat, ya Allah, tak cukup-cukup, ramai sangat yang datang. Ya Allah, kadang-kadang tu tak tahu nak cakap apa JM ni rasa macam, ya Allah, kau kayakan aku lagi, ya Allah, kau banyakkan lagi duit aku, ya Allah, supaya aku dapat lagi bantu orang ramai, macam tu JM, Lepas JM bagi infak semalam, memang tak cukup, tak cukup dengan barang runcit tu, tak cukup. JM sediakan duit cash dalam sampul raya. JM mana yang datang lewat tu yang tak dapat barang runcit tu, JM bagi cash, JM bagi duit tunai untuk mereka beli barang sendiri. Ya Allah, ya Tuhanku, lepas JM buat infak semalam, hujan turun selebat-lebatnya. Allahu Akbar, hujan turun selebat-lebatnya JM. Ya Allah, JM berdoa kepada Allah, ya Allah, terima kasih atas rahmat-Mu, ya Allah, atas rahmat-Mu, atas izin-Mu, atas pandangan-Mu, ya Allah. Macam tu. Allahu Akbar, tak tahu nak cakap apa dengan keadaan yang sekarang. Jadi dengan keadaan yang sekarang ni, buatlah apa pun kita ni bersungguh-sungguh, buat sampai jadi, buat sampai boleh bantu orang lain. Tak bantu banyak pun, dapat bantu sedikit pun jadilah. Buat sampai sungguh-sungguh, buat bersungguh-sungguh, buat sampai boleh tolong orang lain, especially adik-beradik kita sendiri. Buat sungguh-sungguh ni, minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Allah Maha Kaya, minta saja dengan Allah, diikuti dengan usaha, tindakan berterusan, dan tawakal kita, insya-Allah. Jadi teruskan buat baik, Jangan jemu, untuk kita bercerita tentang apa yang kita usahakan hari ini, Memang hari ini ada orang yang tak suka pun tak apa, tapi pastinya Allah akan hadirkan orang yang suka untuk kita, insya-Allah. Jadi jumpa lagi, Salam Puan, boleh tak selit sikit garam apa sesuai untuk orang yang buat bisnes? Okey, semua garam, semua garam JM ada a few garam, ada 6 jenis garam mandian. Okey, so setiap garam mandian JM, dia ada setiap garam mandian JM ni, okey, dia ada bau yang berbeza, Kalau yang ni mungkin okey, khasiat garam ni sama, cuma kadang-kadang tu ada antara kita kan manusia kan, dia suka, kadang-kadang ada yang suka bau bunga, kadang-kadang ada yang suka bau, kalau yang macam ni bau dia strong sikit ni untuk lelaki, maskulin ni untuk lelaki, semua garam, khasiat garam ni sama, cuma ikut pada orang tu lah, ikut pada kita, dia nak yang mana. Tapi kalau yang macam untuk bisnes, biasa JM akan sarankan untuk yang ni, yang untuk bisnes. Sebab yang ni JM adun dengan 7 bunga. Maksudnya 7 bunga dia adunkan dalam satu bekas ni. Satu bau dia bau bunga, tapi bunga tu ada 7 jenis ada dalam ni. So ini bagus untuk yang nak buat bisnes, Kalau yang ni bagus untuk pemulihan emosi. Pemulihan emosi macam tak tenteram, macam rasa gundah gulana, rasa tak ada idea, rasa macam alah badan ni macam lemah-lemah, boleh gunakan yang ni. Yang ni hanya RM40 sahaja. RM40 saja, yang ni RM55. Yang ni RM55. So RM40 ni pun dah dapat membantu untuk stabilkan emosi. So bagi anda yang mungkin nak dapatkan produk-produk JM, okey, boleh je Google Aura Rezeki. Okey, kat situ ramai, ada je yang boleh bantu anda nanti, ejen-ejen JM. Untuk anda nanti. Okey. So sama-sama anak Oma,
Okey. Alright, terima kasih semua yang bersama dengan JM di TikTok dan juga di IG. Okey, lepas tu apa nama garam yang botol hitam tu? Okey, garam ni adalah garam Lady Millionaire. Garam Lady Millionaire. So yang ni adalah garam Aura Rezeki. So boleh je, you all boleh tengok ataupun you all boleh tengok je dekat Facebook, tekan je garam Aura Rezeki, nanti dia ada je dia keluar, insya-Allah. Ada je dia keluar. Ni garam yang ni. Okey. Alright. Garam yang ni. So, tak nampak Okey, garam yang ni Okey. So, jadi boleh je Google dekat YouTube ke, dekat Facebook, dekat IG, boleh dah. Boleh nampak dah garam kita, garam Aura Rezeki. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak. Minta maaf banyak-banyak atas celoteh JM hari ini. Besok kita ada tajuk yang berbeza. InsyaAllah besok hari Khamis, Jumaat ada 2 hari lagi, Sabtu Ahad JM tidak bersiaran. Jadi okey, terima kasih kepada anda yang bersama dengan JM. Okey, ampun dan maaf dipinta. JM sentiasa mendoakan kebahagiaan anda, kesejahteraan anda. JM sentiasa mendoakan agar anda dilindungi, sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagusnya garam ni sekejap bagusnya garam ni bagi anda yang buat bisnes, bagi anda mungkin anda adalah ketua kepada ejen-ejen anda. Untuk jadi seorang ketua ni kita kena kuat tau dekat atas. Kita kena kuat tau. Kuat daripada segi semangat, daripada segi keyakinan diri. So bagusnya, asbabnya mandian garam ni boleh meningkatkan semangat diri anda. Bagusnya mandian garam Aura Rezeki ni, okey, boleh meningkatkan semangat untuk diri anda. Sebab apa? Sebab anda nak meneraju ni, anda nak meneraju orang-orang di bawah anda ni. Jadi anda yang kena kuat, anda yang kena semangat, anda yang kena ada keyakinan diri yang tinggi. So sebab tu JM sarankan, dah 7 tahun dah JM mengamalkan mandian garam ni. Ya Allah, asbabnya mandi garam ni, JM segar badan, JM idea banyak, JM relax sangat emosi. InsyaAllah dapat membantu. Bukan garam yang menyembuhkan emosi anda, tapi ikhtiar melalui penawarnya, melalui asbabnya garam ni. Jadi bagi anda yang buat bisnes yang kat luar sana ataupun sekarang ada bisnes tapi tak boom ataupun tak grow ataupun lemau apa semua, anda kena perbaiki emosi dulu. Sebab apa? Sebab rezeki ni ada kaitannya dengan emosi. Jika hari ni emosi kita lemau, emosi kita gundah gulana, bimbang, rezeki pun susah nak datang kepada kita. Susah untuk tarik rezeki tu. Jadi kita kena apa? Kita kena pulihkan emosi ni dulu. Kita kena pulihkan emosi dulu dengan melalui asbabnya ataupun ikhtiarnya, penawarnya melalui garam mandian ni. Okey, boleh? Jadi terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, terima kasih semua.